Temenggung buat perjanjian dengan Raffles sebab nak lagakan British dengan Belanda. British dengan Belanda boleh berbaik pula. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video ni. Berdasarkan bacaan aku, alam Melayu ni dah berpecah sejak 205 tahun yang lalu. Segalanya bermula dengan seorang wakil British yang bernama Stamford Raffles. Pada 19 Januari 1819, Raffles bertolak dari Bengkulu, Sumatera menuju ke arah kawasan perairan Johor sebab dia nak cari satu pulau yang boleh dijadikan pelabuhan British. Tujuan dia nak buka pelabuhan baru tu sebab dia nak pecahkan monopoli perdagangan Belanda dekat Kepulauan Nusantara ni. Bila dah usah-usah, akhirnya Raffles decide nak mendarat dekat Singapura pada 29 Januari 1819. Dia tengok Singapura ni satu kawasan yang cantik tau, lokasi pun strategik. Cuma yang menjadi masalah untuk dia ialah Singapura tu dah dikuasai oleh Kesultanan Johor Riau. Tapi aku nak korang faham, dulu kita tak sebut Kesultanan Johor Riau pun, kita sebut Kesultanan Johor je, sama macam sekarang. Cuma disebabkan kita nak bezakan di antara dua era kesultanan ni, yang satu kita sebut sebagai Johor Lama atau lebih famous sebagai Johor Riau. Yang sekarang ni kerajaan Johor moden ni kita sebut macam biasa je lah, Kerajaan Kesultanan Johor. Kesultanan Johor Riau ni salah satu kerajaan pewaris daripada Kesultanan Melayu Melaka yang jatuh pada tahun 1511. Sultan pertama Johor Riau ialah Sultan Alauddin Riayat Shah, anak dia Sultan Mahmud Shah daripada Kesultanan Melaka. Kalau korang nak dengar pasal kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka, korang boleh layan playlist video kejatuhan Kesultanan Melaka 1511. Kalau video yang berkaitan dengan Kesultanan Johor Riau ni, korang boleh layan video runtuhnya tembok Formosa 1641. Okey, balik pada kisah Johor Riau. Dulu wilayah Kesultanan Johor Riau ni merangkumi kawasan Johor, Pahang, Singapura, Lingga, sebahagian tempat dekat timur Sumatera dan Kepulauan Riau macam Bintan, Batam, Karimun dan Natuna. Masa zaman ni, orang nampak yang semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera ni adalah satu identiti yang sama yang disebut sebagai Alam Melayu. Jadi, masa zaman ni, penduduk di antara dua kawasan besar ni memang merantau ke tempat masing-masing. Orang Semenanjung merantau pergi dekat Sumatera, orang Sumatera datang merantau dekat Semenanjung. Yelah, kira macam satu negara lah. Tak ada masalah pun kalau nak pindah pergi negeri lain dalam negara yang sama. Tak payah nak guna pasport, tak payah nak mohon PR. Benda ni aku sebut sebab aku perasan banyak netizen dekat media sosial ni suka nak kutuk orang Malaysia ni pendatang Indonesia lah, apa lah. Tak pun kalau ada orang hebat dekat Malaysia ni, bila tengok ayah atau atuk dia berasal dari negeri dalam Indonesia, dia mulalah kata yang orang Malaysia ni menumpang kehebatan orang Indonesia. Aku sebenarnya tak marah pun dengan kenyataan ni, tapi lebih kepada annoying tau. Sebab engkau sedar tak? Dulu semenanjung Tanah Melayu dengan sebahagian Sumatera tu duduk dalam kerajaan yang sama. Jadi tak pelik pun kalau orang sana merantau dekat sini, orang kat sini pun merantau dekat sana. Even kalau bukan dalam kerajaan yang sama sekalipun, diorang memang boleh merantau pergi mana je diorang nak pergi, selagi mana tak meninggal masa dalam perjalanan tu. Sebab macam aku cakap tadi, dulu mana ada nak lalu immigration le, kena guna pasport le, apa bagai. Sistem immigration tu memang le ada, tapi bukanlah macam sekarang ni. Jadi bagi aku kan, kau nak kutuk ke, kau nak kecam aku ke, aku tak peduli pun. Sebab bagi aku, kalau sama-sama Nusantara ni, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, aku anggap macam saudara aku je. Aku bukannya tak ada kawan daripada Indonesia, Brunei. Aku sendiri pernah bercinta dengan awet Indonesia tau. Sebab dulu kan, aku punya semangat Nusantara tu, aku nak gabungkan genetik kenusantaraan tu supaya keturunan aku boleh explore lebih banyak sejarah Nusantara ni. Jadi, dulu ada satu fasa ni, aku memang ngorat awet Indonesia je. Malaysia punya tak nak. Tapi disebabkan aku tengok proses perkahwinan di antara dua negara ni sangat merumitkan dan beberapa hal yang lain, hubungan tu terkandas le di tengah jalan. Tiba-tiba cerita pasal putus cinta pula kan. The point is, aku pandang kita semua ni dalam susuk galuh yang sama, saudara yang sama. Tapi Mamat Raffles ni lah antara punca besar alam Melayu ni jadi berpecah. Kan aku cakap tadi, dia dah suka dengan Singapura ni. Tapi Singapura ni dah ada tuan. Dia pun fikir lah macam mana dia nak rembat Singapura ni. Kaji punya kaji, dia tengok Kesultanan Johor Riau ni amalkan sistem desentralisasi, di mana setiap jajahan tu akan diperintah oleh pembesar. Raja Bendahara jaga Pahang, Temenggung jaga Johor dengan Singapura, Raja Temenggung jaga Muar, Yang Tuan Muda jaga Kepulauan Riau dan
Sultan Johor jaga lingga. So Singapura ni duduk bawah kuasa Temenggung. Raffles pun pergilah jumpa dengan Temenggung Abdul Rahman untuk minta izin nak buka pelabuhan British dekat Singapura. Maka terhasillah perjanjian Raffles dengan Temenggung pada 30 Januari 1819. Tapi harus diingatkan, tuan sebenar kepada Singapura tu ialah Sultan Johor Riau. Temenggung cuma diberi kuasa untuk memerintah je. Jadi Raffles ni pun perahlah otak. Macam mana dia nak rembat Singapura ni jadi hak milik dia terus. Bila dia study, dia nampak yang kerajaan Johor Riau ni dalam krisis pewarisan tahta, di mana Tengku Husin dengan Tengku Abdul Rahman dikatakan berebut nak jadi sultan yang baru untuk menggantikan Sultan Mahmud yang ketiga yang mangkat pada tahun 1812. Tengku Abdul Rahman telah ditabalkan sebagai Sultan Johor Riau hanya disebabkan kekanda baginda iaitu Tengku Husin tak ada di samping Sultan Mahmud ketiga semasa kemangkatan baginda. Masalahnya, kalau ikutkan adat, Tengku Husin yang lebih berhak untuk mewarisi tahta sebab Tengku Husin putera yang sulung. Tapi kan, kalau korang nak tahu, adik-beradik raja ni tak adalah nak gaduh now pun. Yang bersungguh-sungguh nak rebut tahta tu sebenarnya pembesar-pembesar raja ni. Sebab kalau raja yang diorang sokong tu pegang tahta, siapa yang dapat untung? Diorang lah. Jadi masa krisis ni, Temenggung support Tengku Husin. Yang tuan muda pula support Tengku Abdul Rahman. Lepas tu, Tengku Abdul Rahman ni ada backup Belanda dekat belakang baginda. So Raffles pun nampak benda ni sebagai satu peluang terbaik untuk dapatkan Singapura. Raffles pun buat lagi satu perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman untuk menyatakan sokongan British kepada Tengku Husin pada 6 Februari 1819. Tapi sebagai balasan, Raffles minta Tengku Husin sewakan Singapura dekat British. Kita mungkin terfikir, apalah Temenggung ni pergi buat kerjasama pula dengan penjajah. Tak fikir ke nanti Singapura tu boleh tergadai dekat tangan orang luar? Geng, kita punya pembesar, kita punya sultan tak adalah bodoh now. Engkau kena faham, daripada perspektif Temenggung, tindakan ni bukan berniat nak jual Singapura. Tindakan ni sebenarnya bertujuan untuk balancekan kuasa besar Belanda yang mendominasi kawasan Nusantara ni. Bila Sultan Husin ada payung British, Belanda pun mesti fikir 5-6 kali juga nak langgau Johor ke tak. Tapi taklah bermaksud Johor tunduk bawah British. Sebab Sultan Husin yang berkuasa dekat Johor dengan Singapura ni dan Temenggung Abdul Rahman masih buat hubungan dengan Belanda. Johor ni tengah main tarik tali juga dekat tengah-tengah di antara dua kuasa besar Eropah ni. Yang mana boleh bagi manfaat dekat Johor kita ambil. Sebelum kita kena main, kita mainkan diorang dulu. Tapi game ni akan jadi rosak dan bahaya dekat kita bila dua-dua kuasa besar Eropah yang kita cuba nak laga-lagakan ni berbaik pula sesama sendiri. Tiba-tiba British dengan Belanda ni boleh pula buat perjanjian sesama diorang lepas United Kingdom keluar daripada Concert of Europe pada tahun 1822. Concert of Europe ni adalah pakatan 5 kuasa besar Eropah iaitu United Kingdom, Perancis, Austria, Prussia dengan Rusia. Aku rasa aku ada cerita pasal benda ni tapi aku dah lupa dah dalam video yang mana. So bila UK dah keluar, UK ni dah tak ada member lah nak backup dia. Sebab tu lah tiba-tiba UK ni nak berbaik-baik dengan Belanda. Maka perjanjian Inggeris-Belanda atau Anglo-Dutch Treaty pun dibuat pada tahun 1824 yang menggariskan zon pengaruh kuasa UK dengan Belanda. Semenanjung Tanah Melayu dengan Singapura akan jadi hak UK, Belanda takkan masuk campur. Lepas tu Sumatera dengan Kepulauan Riau akan jadi hak Belanda, UK takkan masuk campur. Benda ni lah yang jadi punca Kesultanan Johor Riau dah terpecah jadi dua. Sultan Husin memerintah dekat Kampung Glam, Singapura. Sultan Abdul Rahman pula memerintah dekat Lingga. Disebabkan perjanjian Inggeris-Belanda ni, British nampaklah satu peluang nak halau Sultan dengan Temenggung ni daripada Singapura. Sebabnya Sultan Husin dengan Temenggung dah tak boleh dah nak gunakan Belanda sebagai bargaining chip dalam diplomasi politik diorang. Sebelum Anglo-Dutch Treaty tu dibuat lagi, diorang dah cuba dah nak tolak Sultan dengan Temenggung ni keluar. Pada 7 Jun 1823, Raffles dah paksa Sultan Husin dengan Temenggung untuk sign satu perjanjian yang melucutkan kuasa Sultan dan Temenggung dekat Singapura. Sebagai ganti rugi, Raffles offer allowance bulanan sebanyak $1,500 Spanyol dekat Sultan dan $800 Spanyol dekat Temenggung. Bila Sultan dengan Temenggung dah sign, Raffles pun kira dah berjaya lah dapatkan kuasa penuh dekat Singapura. Disebabkan Raffles dah berjaya dalam misi dia, dia pun pencen dan balik kampung dekat United Kingdom. Lepas je Anglo-Dutch Treaty dibuat, datang pula John Crawford untuk dapatkan hak milik penuh terhadap Singapura melalui perjanjian persahabatan dan perikatan pada 2 Ogos 1824. Crawford offer untuk beli Singapura dengan bayaran lamsam $33,200 Spanyol dengan allowance bulanan sebanyak $1,300 Spanyol dekat Sultan Husin. Untuk Temenggung pula, dia offer bayaran lamsam $26,800 Spanyol dengan allowance bulanan sebanyak $700 Spanyol. Lepas tu, Crawford offer lagi extra payment sebanyak $20,000 Spanyol dekat Sultan dan $15,000 Spanyol dekat Temenggung kalau Sultan dengan Temenggung keluar daripada Singapura. Mula-mula tu, Sultan Husin dengan Temenggung tak nak sign lah perjanjian tu. Jadi Crawford pun main tai lah. Dia hentikan semua bayaran allowance dalam perjanjian dengan Stamford Raffles. Lepas dah 3 bulan, Sultan Husin dengan Temenggung pun dah tak ada pilihan lain lagi dah. Nak tak nak, terpaksa lah aku dan sign perjanjian tu. Korang kena faham, Temenggung ni pembesar dan ada ratusan atau mungkin ribuan pengikut. Kalau Temenggung tak ada sumber pendapatan, macam mana nak bayar gaji diorang ni semua? Dah le British
British kaup habis hasil Singapura masa buat perjanjian dengan Raffles tu. Diorang tak bagi Sultan dengan Temenggung kutip cukai dan terima hadiah daripada pedagang. Jadi dalam keadaan terdesak dan terperangkap, terpaksalah mengaku kalah. Maka terlepaslah Singapura daripada Kesultanan Johor Riau. Seterusnya menjadi negeri-negeri selat di bawah kuasa British. Kesultanan Johor yang berpusat dekat Singapura ni berakhir bila anak dia Sultan Husin iaitu Sultan Ali Iskandar Shah lepaskan hak pemerintahan dekat anak dia Temenggung Abdul Rahman iaitu Temenggung Daing Ibrahim pada tahun 1855. Bila Sultan Ali Iskandar Shah mangkat pada tahun 1877, maka tamatlah dinasti bendahara dalam Kesultanan Johor. Lepas tu anak dia Temenggung Daing Ibrahim iaitu Temenggung Abu Bakar asaskan Kesultanan Johor moden yang kita tengok sekarang ni. Ingat tak aku cakap yang Pahang pun duduk bawah Kesultanan Johor Riau? Disebabkan Kesultanan Johor Riau dah terpecah dua disebabkan penjajah punya campur tangan, Sultan Abdul Rahman cuma berkuasa dekat Riau Lingga sahaja. Jadi secara automatiknya Pahang dah jadi sebuah negeri yang berdaulat. Pada tahun 1881, Kesultanan Pahang moden pun dibangunkan di mana Raja Bendahara Pahang yang ke-6 diangkat sebagai Sultan. Sampai di tahun 1948, Johor dengan Pahang ni bergabung dalam Persekutuan Tanah Melayu. So apa cerita pula dengan Kesultanan Riau Lingga? Kesultanan Riau Lingga kekal duduk di bawah kuasa Belanda sampai di tahun 1911 lepas Belanda tamatkan kuasa pemerintahan diorang. Bila Belanda dah caw, Riau Lingga ni diletakkan pula sebagai sebahagian daripada Hindia Belanda. Tak lama lepas tu, pada tahun 1945, Hindia Belanda pun merdeka sebagai Republik Indonesia. Jadi secara tak langsung, Kepulauan Riau duduk oleh bawah kuasa Indonesia. Singapura pula jadi hak milik British sampai di tahun 1963 bila tertubuhnya Persekutuan Malaysia. Tapi lepas 2 tahun duduk bawah Persekutuan Malaysia, Singapura pun keluar dan jadi sebuah negara yang berdaulat pada tahun 1965. Macam tu lah ceritanya macam mana terpecahnya alam Melayu ni disebabkan tangan penjajah Eropah. Ketibaan Raffles pada 29 Januari 1819 tu aku rasa tak kejam kalau aku kata tarikh tu lah bermulanya sebuah tragedi dekat alam Melayu ni. Hari tu lah bermulanya perpecahan alam Melayu atau kita boleh katakan kejatuhan kerajaan maritim Melayu. Dan sampai ke hari ni mindset orang Nusantara kita ni terperangkap dalam sempadan yang dibuat oleh penjajah Eropah. Penulis buku Jangan Selewengkan Sejarah Melayu bahagian 2 ada kongsikan penulisan daripada Mark Twain yang bagi pesanan berbunyi, History never repeat itself, but it does often rhyme. Maksudnya sejarah tak berulang tapi rentak dia mesti sama. Contohnya kan, lebih kurang 100 tahun lepas kejadian dekat Singapura tu, kejadian yang hampir sama juga berlaku dekat tanah Arab. Seorang diplomat Inggeris yang bernama Thomas Edward Lawrence atau lebih dikenali sebagai Lawrence of Arabia sampai dekat Jeddah pada 16 Oktober 1916. Dia ni datang sebab nak jumpa dengan Sharif Hussein, Raja Hijaz atau Gubernur yang memerintah Mekah dan Madinah. Keturunan keluarga Sharif Hussein ni pun dah memerintah Hijaz sejak tahun 1201 lagi. Pada tahun 1517, family Sharif Hussein berbai'ah pula dengan Khalifah Uthmaniyah. Tapi masa zaman pemerintahan Sharif Hussein, beliau rasa Khalifah yang memerintah kerajaan Uthmaniyah ni dah tak mampu dah nak memerintah. Jadi Sharif Hussein dah pasang impian nak jadi Khalifah yang baru. Bila British tahu pasal niat Sharif Hussein ni, itu yang diorang hantar Lawrence untuk bincang tu. British bagi jaminan yang diorang akan tolong Sharif Hussein jadi Khalifah kalau beliau bagi kerjasama untuk tolong British jatuhkan kerajaan Uthmaniyah. Tapi last sekali British tak tunaikan janji pun, siap hilang kuasa lagi dekat Palestin. Impian Sharif Hussein nak tengok tanah Arab yang bersatu start dari Laut Mediterranean sampai ke Teluk Parsi pun jahanam. Dah pecah jadi 4 negara iaitu Syria, Lubnan, Jordan dengan Iraq. So korang nampak tak? Jalan cerita dia sama je. Sebab apa? Sebab penulis dia sama, British. British ni memang power gila kalau bab pecah dan perintah ni. Diorang pandai nak memanipulasikan faktor dalaman dekat sesebuah empire tu demi kepentingan diorang. Bila diorang dapat masuk sikit je, kau siap sikit-sikit dia makan. Sudahnya kau yang melopong apa pun tak dapat. Tapi wakil-wakil British ni dah terang-terang penjajah. Warna kulit pun tak sama. Macam mana pemerintah kerajaan besar ni boleh terpedaya dengan diorang ni? Macam mana diorang boleh dapat info pasal pergolakan dalaman dekat sesebuah kerajaan? Dekat sini pun British bijak juga. Diorang akan gunakan orang yang ada kebolehan untuk dapatkan kepercayaan daripada pemerintah tempatan. Stamford Raffles tu mahir gila tau dalam bahasa Melayu dengan tulisan Jawi. Engkau yang Melayu pun belum tentu lagi mahir macam dia. Lepas tu dia ada satu karakter yang boleh buatkan orang cepat cair tau dengan dia. Sama juga dengan Lawrence of Arabia ni. Dia fasih bahasa Arab, pandai seni pedang Arab, hari-hari pakai jubah lengkap macam orang Arab. Mana le orang tak yakin dengan dia? Jadi kita ni belajar le daripada sejarah yang dah pernah berlaku. Daripada pengalaman Sultan Husin dengan Sharif Hussein ni, kita boleh nampak walau macam mana baik pun orang luar tu bekerjasama dengan orang luar untuk settlekan masalah dalaman ni bukanlah satu keputusan yang sangat bijak tau. Dah le tak bijak, kau buka pula ruang untuk diorang masuk dan buat onar sampai le bangsa dan negara kau sendiri berpecah. Diorang punya permainan kotor bai. Kalau kau tak pandai main, goyang dik, goyang. Mandi kau.
So, sampai situ je lah cerita aku untuk hari ni. Kalau korang ada pendapat, pandangan nak tambah atau nak betulkan fakta aku, dipersilakan tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni, korang boleh bagi hadiah dekat kita orang. Tekan je button super thanks dekat bawah video ni juga. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku hari ni tak berapa nak menyelah now. Terima kasih juga sebab sudi luangkan masa korang untuk menonton atau dengar cerita aku hari ni. Dan aku nak ucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam yang menonton video aku ni, tak kisahlah korang daripada mana pun. Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.